Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa amila a'malan salihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan yang berbahagia dengan sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Tuhan panjangkan usia kita, dikekalkan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Dan yang paling penting sekali ialah kita menjadi manusia yang disebut sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik berbanding umat-umat yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan Rasul dan Nabi-Nabi yang lain, maka Nabi sebut ana khatamil anbiya wal mursalin, aku penutup Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul, di mana dihuraikan oleh ulama makna khatam di sini juga membawa makna iaitulah bahawa sesungguhnya Nabi lebih utama berbanding dengan Rasul-Rasul dan juga Nabi-Nabi yang lain. Jika Nabi Muhammad menjadi Nabi yang lebih utama berbanding Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul yang lain, begitulah umat Muhammad merupakan umat yang utama berbanding dengan umat-umat yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kita tidak dilahirkan sebagai asabiqunal awwalun, iaitulah umat Muhammad yang mula-mula menerima Islam di atas muka bumi Allah, generasi pertama yang menganut agama Allah dan menyambut seruan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipilih untuk berada di akhir zaman, zaman di mana iaitulah bahawa sesungguhnya kita semakin dekat dengan kiamat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, janganlah kita bersifat inferiority complex, merasa rendah diri menjadi umat Muhammad yang berada di akhir zaman. Kerana kalau kita bijak menggunakan peluang menjadi umat Muhammad yang berada di akhir zaman ini,
kita akan menjadi manusia yang paling hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berpandukan daripada apa yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, di mana Nabi menyebut, aku cukup rindu untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwanku. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa kamu sebut rindu? Bukankah kami ini ikhwan-ikhwanmu dan kemudian kami bersama-sama denganmu? Kepatutnya rindu ini hanya diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat bertemu, satu, dan kemudiannya tidak dapat berjumpa dan tidak berada di hadapan kita, sedangkan kami ini berada bersama-sama dengan engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, Nabi kata, kamu semua ialah sahabat-sahabatku dan bukan ikhwan-ikhwanku. Lagi pening sahabat, tuan-tuan, lagi menjadi satu persoalan yang besar kepada para sahabat, iaitulah bila Nabi sebut mereka bukan ikhwan Nabi, tetapi mereka merupakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah pula yang dikenali dengan ikhwan Nabi? Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksudkan dengan ikhwanmu itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan-ikhwanku ialah di mana kepada manusia yang berada satu ketika di satu zaman di mana mereka ini cukup jauh daripada zamanku dan mereka tidak pernah bertemu denganku, mereka tidak pernah melihatku dan mereka tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala segala mukjizatku. Walaupun begitu, mereka menjadi manusia yang berpegang teguh dengan ajaranku, mereka membawa perjuanganku dan mereka meneruskan sunnahku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang disebut dengan ikhwanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia tuan? Tak tidak lain dan tidak bukan ialah kita pada malam ini yang termasuk dalam golongan orang yang bakal meneruskan, iaitulah apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, iaitulah niyabatan 'anil nubuwah fi hirasatid diniyah, menjadi pengganti kepada kenabian untuk mempertahankan kesucian agama Allah, untuk menjaga keagungan agama Allah, untuk mempertahankan iaitulah syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita boleh menjadi manusia yang walaupun tidak pernah melihat Nabi, kita boleh meneruskan perjuangan Nabi, kita boleh kekal di atas perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala, kitalah manusia yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah ada satu lagi hadis yang menarik perhatian saya bila kita sebut persoalan tadi, iaitulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba bi sab'i marrat liman amana bi wa lam yarani, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tuba liman ra'ani wa aman Nabi, berbahagialah, berjayalah, untunglah orang yang melihatku kemudian mereka beriman denganku. Siapa dia tuan-tuan? Golongan ini iaitulah golongan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nabi kata untung sebab mereka melihat Nabi, mereka tengok keagungan Nabi, mereka menyaksikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beriman dengan apa yang Nabi bawa. Pasal apa Nabi kata untung? Pasal apa Nabi kata berjaya? Pasal apa Nabi kata berbahagia? Jawapannya ialah kerana sesungguhnya bahawa yang boleh kita lihat, ada manusia yang melihat
melihat kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya mereka di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala, kerana ada manusia iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi dia begitu ingin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah doanya sentiasa dipanjatkan kepada Allah supaya ia menjadi orang yang dapat bertemu dengan Nabi dan kemudian mempertahankan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan perjuangan Nabi. Dan dia pernah bertekad untuk menjadi orang yang berada di tulang belakang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kalau kita buka sirah seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Yang Waraqah bin Naufal ini tuan-tuan merupakan tempat pertama, orang yang pertama dirajahkan oleh Nabi dan isterinya Sayyidatina Khadijah bintun Khuwailid apabila turunnya wahyu di atas muka bumi Allah, wahyu yang pertama. Dan ini sedikit sebanyak menimbulkan kegemparan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi pun tak tahu ketika ia bertahanus di Gua Hira, turunnya malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, kemudian mengajar Nabi dan menurunkan wahyu yang pertama, iaitulah Iqra, sehinggalah maknanya iaitulah ayat itu diajar beberapa kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila habis selesai proses tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, kemudian Nabi kata kepada Khadijah, Nabi kata zammiluni ya Khadijah, selimutkan aku, selimutkan aku. Dan maknanya Khadijah menyaksikan Nabi seolah-olah waktu itu maknanya berada dalam suasana kebingungan yang begitu hebat. Nabi berasa maknanya iaitulah bahawa hakikat tertekan dan sebagainya. Khadijah bertanya peristiwa itu kepada Nabi, kemudian Nabi menceritakan kepada Khadijah. Di sinilah Khadijah memainkan peranannya. Khadijah kata, wahai Tuan, Tuan yang terbaik, Tuan orang yang menghubungkan silaturahim, Tuan orang yang melakukan kebaikan, banyak bersedekah, menjadi manusia yang paling baik di atas muka bumi. Allah Ta'ala tidak akan menghinakan Tuan. Sebab itu untuk mendapat penjelasan siapakah yang datang kepada Tuan, maka kita pergilah berjumpa dengan adik-beradikku, iaitulah bapa saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ceritalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Waraqah, itu bukan maknanya jin, itu bukan iaitulah musuh Allah, syaitan dan sebagainya, tetapi itu merupakan namus, nama lain bagi Jibril yang datang kepada kamu untuk iaitulah memproklamasikan bahawa sesungguhnya kamu sudah diangkat oleh Allah menjadi rasul di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan iaitulah namus ini pernah turun kepada Musa, namus ini juga pernah sampai kepada Isa alaihi salam. Sekarang giliran kamu, maka untuk itu iaitulah kamu sudah diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, jika sekiranya umur aku dipanjangkan oleh Allah, akulah yang akan menjadi tulang belakang perjuanganmu wahai Muhammad. Tapi nak buat bagaimana tuan-tuan? Akhirnya dia dimatikan oleh Allah. Tak berapa hari lepas itu dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ada orang yang begitu mengharap untuk maknanya bertemu dengan Nabi. Dia dapat bertemu walaupun sekejap, dia tidak dapat menjadi orang yang berada di belakang perjuangan Nabi. Sebab itulah maknanya yang pelik, bagaimana ada manusia yang melihat Nabi dan kemudian menyaksikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni rugi tuan-tuan, orang ni rugi. Pasal itu kalau kita tengok yang peliknya,
Mereka menyaksikan kebenaran Nabi sampai bukan takat menyaksikan, mereka mengakui kebenaran akhlak dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu kita buka kitab sejarah, kita buka tarikh Islam. Tuan-tuan boleh buka tarikh Tabari ke, lepas itu As-Sabuni ke, ataupun banyak lagi tarikh-tarikh yang disusun oleh ulama-ulama yang muktabar di atas muka bumi. Kita boleh jumpa bagaimana itulah setiap daripada walaupun musuh Allah yang terdiri daripada kepala-kepala masam Quraisy, sama ada As bin Wa'il, Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, Abu Jahal, Abu Lahab, begitu juga Syaibah bin Rabi'ah. Ni nama-nama kepala masam Quraisy ni tuan-tuan. Dalam keadaan tadi semuanya kalau kita tengok dari segi peribadi, mereka mengakui kebaikan dan kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui contohnya, iaitulah Abu Jahal apabila ditanya oleh Abu Dzar ketika dia waktu itu belum Islam. Abu Dzar nak dapat maklumat lebih lanjut tentang kebenaran Nabi dan keelokan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak rujuk kat siapa? Dia tak ada kawan di Mekah. Kawan dia hanyalah Abu Jahal. Sebab itu maka mau tidak mau ia bertanya kepada Abu Jahal. Kalau kita fikir balik tuan-tuan, dia tanya kat siapa? Dia tanya kepada musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca pada akal yang sempurna kita tuan-tuan, bila kita tanya sesuatu kepada musuh seseorang, dia nak apa tuan-tuan? Tentu dia nak cari hak tak elok punya, dia akan bubuh betul-betul dan dia akan cerita hak yang buruk saja di atas muka bumi Allah. Hak baik semua dia akan sembunyikan. Malah sampai satu peringkat hak tak ada kepada musuh dia pun dia akan reka bagi kata ada. Dalam keadaan tadi itu merupakan sunnah dunia di atas muka bumi Allah. Tapi yang ni yang pelik tuan-tuan, bila ditanya kepada Abu Jahal bagaimana akhlak Nabi, sebab Abu Dzar ni dia tak tanya lagi kebenaran Islam dan sebagainya, dia tanya dulu akhlak Nabi. Sebab bukti utama untuk orang yang membawa sesuatu yang baik, tentulah akhlak dan peribadinya kena baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dia tidak berbohong. Sebab orang yang berbohong, angkat sahabat kemah lagu mana lah, maka iaitulah walaupun dia bawa benda baik, akhirnya tidak akan menjadi baik. Sebab diri dia tu membohong. Maknanya iaitulah sekalipun dia bawa kebenarannya sukar untuk dipercayai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Abu Jahal? Abu Jahal kata, di kalangan orang-orang Arab ni nak cari macam Muhammad tak ada. Muhammad yang terbaik di kalangan orang Arab. Itu persoalan dia. Sehingga kan kami mengakui kebenaran dia, kami gelar dia umur belasan tahun, iaitulah Shadiqul Amin, orang yang paling betul dan orang yang paling boleh dipercayai. Orang lain pun kami tak gelar lagu ni. Habaklah tokoh Arab hebat lagu mana pun. Contoh kalau kita buka kitab sejarah, kita akan jumpa tokoh Arab yang paling hebat antara yang disebut, iaitulah Qusay bin Kilab, tuan dan toknek Nabi yang keberapa saya lupa tuan-tuan. Maknanya kalau kita tengok susunan nasab dia, maknanya Nabi akan sampai kepada Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini disebut di dalam kitab-kitab sejarah antara pembina tamadun besar bagi orang-orang Quraisy di Mekah. Satu, iaitulah bahawa hakikat dia pemimpin puak-puak Mekah. Satu. Yang keduanya, keturunan Quraisy itu dinasabkan kepada dia mengikut kata ulama. Sebab Quraisy itu gelaran utama kepada Qusay bin Kilab. Dialah orang yang hebat, pribadinya bagus, tapi tak dapat gelaran Qusay, tak dapat gelaran Shadiqul Amin. Begitu juga antara tokoh Arab yang paling hebat lagi tuan-tuan, siapa dia? Iaitulah Hatim At-Ta'i. Ni kalau kita buka sejarah, kita akan tengok orang Arab kalau dia nak puji tentang sifat pemurah, dia tak akan sebut nama orang lain, dia akan sebut nama Hatim At-Ta'i. Sebab terkenalnya Hatim At-Ta'i dalam sejarah Arab ni tuan-tuan, dia punya pemurah sampai satu peringkat dia upah orang untuk tunggu di segenap penjuru jalan yang dilalui oleh mana-mana manusia. Kalau di tanah Arab tu, contohnya kalau jalan ni orang nak pergi dan orang nak pergi belah Syria, contoh nak pergi belah Syam, kena lalu jalan ni, ada orang
orang tunggu. Lepas tu nak pergi Yaman, ada orang tunggu. Jalan nak pergi Najat, ada orang tunggu. Tunggu apa? Tunggu tu ialah siapa lalu akan dijemput orang ini datang ke khemahnya untuk dia jamu makan, dan kemudian dia hidangkan segala keperluan orang itu di atas muka bumi Allah, sehingga disebut dia tidak akan makan selagi tidak ada tetamu yang makan bersama-sama dengannya pada hari itu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terkenalnya sampai banyak syair yang memuji Hakim At-Ta'i ini di kalangan masyarakat Arab di atas muka bumi Allah pun tak dapat gelaran Sadiqul Amin. Yang dapat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pun umur dia berapa? Belasan tahun pada waktu itu, selepas daripada peristiwa peletakan balik, iaitulah apa nama, Hajarul Aswad di tempatnya. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi yang menyaksikan kebijaksanaan Nabi SAW menyelesaikan masalah. Jadi Abu Jahal puji Nabi SAW. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Musuh ni puji. Tadi habis cerita, kalau kawan puji itu biasa lah, tuan-tuan. Musuh puji, habis cerita. Dalam keadaan tadi tak nampak lagu kenal. Itu persoalannya. Tiba-tiba Abu Zar tanya satu soalan balik. Habis kalau hang kata dia bagus, dia mengaku Nabi, hang ikut ke tak? Yang tu dia sengak, tak tahu nak buat apa, tuan-tuan. Dia tengih gitu, betul lah, nak kata apa weh? Tak kata apa, kita tak ikut semua. Itu persoalannya. Tu yang Abu Zar kata, aku tak boleh terima orang macam ni. Hang mengaku betul tapi hang tak ikut. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Barulah Abu Jahal bagi penjelasan. Dia kata, aku nak abang itu, aku nak abang. Bagi penjelasan macam kita lah, kadang-kadang tahu kata putih pasal apa tak ikut. Tak boleh, aku ketua JKKP, mana boleh. Contohnya, kena jaga lah sen, kena jaga dan sebagainya. Aku duk makan kat dia apa-apa semua. Abu Zar kata, aku tak mau dengar yang tu. Pasal prinsip utama, kalau orang tu betul, dia tahu kata kawan tu betul, pasal apa dia tak ikut? Itu soalannya. Aku tak boleh terima, aku tak boleh terima. Itu soalan tidak, sebab 1000 alasan pun aku tak boleh terima. Itu persoalan dia. Kemudian dia terus menuju ke rumah Arqam bin Abi Al-Arqam untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi kata, berbahagialah orang-orang yang melihatku dan kemudian mereka beriman denganku. Allah Ta'ala angkat derajat. Bahagia ke mana, tuan-tuan? Sahabat ni, kalau kita banding dengan mana-mana manusia di atas muka bumi, lebih sahabat. Untuk sahabat lagu mana lah. Contohlah kita kata, kalau orang tu dia masuk tariqat, dia mengutamakan Syekh Qadir Jilani rahimahullah, sebab dia ru'asaul awliya, ketua para wali. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Compare dengan Sayyidina Ali, compare dengan Sayyidina Osman, compare dengan Sayyidina Abu Bakar, compare dengan Sayyidina Umar. Tak boleh compare. Lebih Sayyidina Umar lagi, tuan-tuan, lebih Sayyidina Abu Bakar lagi, lebih Sayyidina Osman lagi, lebih Sayyidina Ali lagi. Sebab mereka sahabat. Sampai peringkat, iaitulah pernah disebut oleh Sa'id bin Musayyib, tokoh tabi'in yang paling utama. Sa'id bin Musayyib kata apa, tuan-tuan? Dia kata, iaitulah kalaulah hampa semua bandingkan kami dengan sahabat, walaupun kita ambil sahabat yang paling lekeh dari segi ibadat dia dan sebagainya, dalam keadaan tadi berambil ni, ambil tokoh kami ni, di kalangan kami ni, orang yang paling hebat di atas muka bumi Allah dengan ibadat, tak boleh banding. Lebih sahabat lagi, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab satu, mereka dapat satu keuntungan, mereka pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, mereka menjadi tulang belakang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam perjuangan dia memerlukan jamaah dan berjamaah. Sebab itu perjuangan kalau seorang-seorang tidak akan mendapat rahmat daripada Allah. Dia mesti dalam keadaan berjamaah. Baik itu Sayyidina Ali pernah menyebut, dia kata apa, tuan-tuan? Kotlah hari ini kadang-kadang ada orang fikir tu, kotlah dia ni maknanya dia anggap banyak. Lepas tu pula maknanya ilmu pun banyak. Contohnya dalam keadaan tadi. Lepas tu pula dia pengaruh pun banyak. Dia kata apa? Dia kata, aku nak tegakkan Islam seorang-seorang. Aku tak mau duduk dalam jamaah, aku tak mau duduk dalam
perjuangan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjuangan yang dia bawa tadi tidak diberkati oleh Allah kerana ikhtilafis sunnah, menyalahi sunnah Nabi dan juga sunnah sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Tu Sayyidina Ali kata, tuan-tuan, Sayyidina Ali kata apa, saya sempat catat dalam satu kitab untuk kita jadikan pedoman pada malam ini, untuk kita ambil yang tibar di atas muka bumi Allah. Sayyidina Ali, saya lupa catat yang Arab ya, kita ambil terjemahan makna dia. Sayyidina Ali kata kekotoran berjamaah adalah lebih baik daripada kejernihan orang yang bersendirian di atas muka bumi Allah. Dalam jamaah kita, jamaah Islam, memang kita bertujuan untuk tegakkan agama Allah, tegakkan perjuangan dan sebagainya. Tapi mungkin ada sedikit sebanyak kelemahan berbanding dengan seorang, dia nak tegak seorang-seorang juga, jernih, baik apa semua duduk kat dalam keadaan tadi. Tetapi lebih baik kekotoran dalam berjamaah daripada kejernihan dalam gerak kerja perseorangan infiradi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takat boleh lari dari, bukan takat makna tak boleh, bukan takat maknanya boleh tak berjamaah. Malah kalau dia duduk dalam jamaah, dia keluar tuan-tuan daripada jamaah, ataupun dia mengeluarkan diri, ataupun dia dikeluarkan daripada jamaah disebabkan kelaku kelayaknya yang diberi amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man faraqal jamaah bisyibran mata maitatan jahiliyah, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang man faraqal jamaah, sesiapa yang memisahkan diri daripada jamaah bisyibran, bukan jauh, sejengkal ya tuan-tuan, lingkai ya. Merajuk pasal apa? Dia kata orang tak mau dengar. Contohnya dalam keadaan tadi, sebab dia timbul sifat kibria, dia merasa diri dia hebat, pendapat dia semua betul, orang lain tak boleh masuk aku yang betul dalam keadaan tadi. Kata orang tak terima pendapat dia, maka dia guna kepala otak dia, fikir sendiri, gerak sendiri dalam keadaan tadi. Bisyibran, hanya sejengkai saja tuan-tuan. Kalau dia tak bertaubat, dia tak balik kepada perjuangan, dia tak bagi wala kepada perjuangan balik, maka apa hukum? Mata maitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah, bukan mati beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah wal a'yadzubillah. Yang ni yang Nabi Nahabak kata apa? Nahabak kata sahabat tu pun penting. Bukan kata Nabi tak boleh buat kerja seorang-seorang, boleh. Allah Ta'ala boleh nak bagi Nabi buat kerja seorang-seorang, itu persoalan dia. Allah Ta'ala boleh bagi Nabi berhijrah seorang-seorang. Allah Ta'ala boleh bagi Nabi naik Isra' Mi'raj seorang-seorang, balik mai maknanya seorang-seorang, semua seorang-seorang Nabi Allah Ta'ala boleh ajar. Tetapi kenapa Allah Ta'ala bekalkan dengan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sinilah Allah Ta'ala nak menggambarkan kepentingan jamaah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia tanda kekuatan manusia. Sebab kalau kita menyanyi sifat wahdaniyah tuan-tuan, Allah Ta'ala asal, dan kemudian lawannya anda berbilang-bilang. Jadi kalau kita kata lawan dia berbilang-bilang, asal Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya asal itu sifat Allah, anda tu sifat baru, sifat kita. Senang faham kan, betul lah. Jadi di sini juga uraian oleh Ibnul Muqri mengatakan, iaitulah maknanya kenapa wahdaniyah asal tu sifat Allah. Jawapannya ialah kerana itu lambang kekuatan bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala kalau berbilang-bilang itu lambang lemah. Kalau ada 2-3 Tuhan, cuba bayangkan tuan-tuan, 2-3 Tuhan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la fasadata, nescaya bumi ini akan hancur, langit akan hancur. Pasal apa akan hancur tuan-tuan? Pasal setiap daripada Tuhan akan berusaha untuk memperlihatkan ada apa nama, yang itulah hak yang dia buat tu, apa yang dia buat lebih baik. Maka lumba contoh, ada Tuhan apa? Tuhan bumi. Ada Tuhan langit. Lawan tengok, nak pergi tengok lawa langit, pergi tengok lawa bumi, lawan. Bila lawan tuan-tuan, lama-lama bumi pun
pun hancur, langit pun hancur tuan-tuan dalam keadaan tadi, no? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Orang tak faham, senang ya, bukan susah mana. Kita ni maknanya kita beli dua-dua lampu. Jiran ni beli lampu, jiran ni beli lampu. Tengok-tengok hak yang terang lagi, dia akan bubuh karan lagi. Yang ni pun terang, bubuh karan lagi, no? Lama-lama habis dengan dua-dua rumah tu hancur dalam keadaan tadi, no? Itu persoalan dia. Sebab itu asal lambang kekuatan bagi Allah. Tetapi anda lambang kekuatan bagi bahu. Maknanya berbilang-bilang jamaah dalam jamaah tu, itu lambang kekuatan. Maknanya sobat lambang lemah balik. Itu persoalan dia. Cuba try buat kerja seorang-seorang. Tak jadi. Dia mesti ada tim ataupun kumpulan. Itu persoalan dia. Ayat ni yang nak digambarkan gabungan Nabi dan juga sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Pasal apa kata berjaya? Berjaya Nabi kata kerana sahabat, iaitulah diangkat kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai salam dan salawat seluruh dunia sampai kepada Nabi, tak lupa juga kepada sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabih, dan juga keluarga Nabi, dan juga iaitulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka menjadi tulang belakang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi kata, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Berbahagialah, berjayalah, untunglah mereka yang melihatku dan beriman denganku. Kemudian Nabi kata apa lagi? Summa tuba bisab'i marrat. Kemudian Nabi kata berjayalah. Kemudian berjayalah. Ulang 7 kali lah. Tu dia hebat tak hebat? Tadi sekali kan? Nabi kata tuba tadi. Yang ni summa tuba, tuba, tuba. 7 kali Nabi ulang tuan-tuan. Untuk siapa pula? Liman amana bi, bagi mereka yang beriman denganku, walam yarani, sedangkan mereka tidak pernah dapat melihatku. Hadis ni bukan nak kecil sahabat nak, sebab saya sebut dah tadi, kita ni kalau nak compare dengan sahabat besar kuku tak boleh. Baik tu hang tolak sahabat, hang mengkafirkan sahabat, hang memperlekehkan sahabat, kan biar senang faham begitulah. Itu persoalan dia. Sebab siapa pun tak boleh teng dengan sahabat, tabi'in pun tak boleh, ulama pun tak boleh, wali pun tak boleh, tambah kita lagi tak boleh. Bukan makna kita nak melekeh sahabat dah. Hadis ni Nabi nak apa kepada kita? Maknanya iaitulah, kalau kita fikir kadang-kadang kita merasa rendah diri, aku ada di hujung zaman. Ada juga orang banyak soalan kat saya, dia kata, ustaz, saya kadang-kadang terfikir, awaklah Tuhan tak bagi saya lahir di zaman Nabi ke zaman sahabat ke? Awak yang bagi lahir zaman sahabat sungguh, dengan puak karat dia, dengan ni dan sebagainya. Baik wujud zaman Nabi, kalau wujud zaman Nabi berasal, saya lah salah seorang sahabat yang muktabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kata, jangan duk fikir lagu tu, repot sudah dengan ketentuan Allah. Pasal apa? Maknanya lah ni senang. Kita cuba bayangkan, kalau Allah Ta'ala hantar enta hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah betul kaitan ni akan jadi sahabat? Tak lagi jadi PA Abu Jahal. Mana tahu dalam keadaan tadi jadi PA Abu Jahal lah, di setiap usaha sulit Abu Lahab lah. Lagi tu biar lagu lah tak apa. Walaupun kita kata tak terang mana, orang-orang Islam lah. Kalau kita pergi jadi PA Abu Jahal, Allah tak guna bangsa duit dalam keadaan tadi. Tu kadang-kadang jangan rasa rendah diri. Maksudnya merendah diri tu boleh, tak apa, tapi jangan rasa inferiority complex, rasa rendah diri. Awak lah aku hidup di zaman akhir zaman ni dalam keadaan tadi. Tak, pasal apa? Kalau tengok hadis ni, kita hebat. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, iaitulah berjaya ulang 7 kali kepada mereka yang mana? Yang beriman denganku, mengikut sunnahku, meneruskan perjuanganku, walaupun mereka tidak pernah melihatku. Siapa pernah tengok Nabi? Tak pernah tengok Nabi. Tak pernah tengok Nabi. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Memang kita tak pernah tengok Nabi. Walaupun kadang-kadang ada orang kata, dalam mimpi pun tak pernah tengok Nabi. Dia kata, ustaz, ada orang mengaku pernah jumpa dan pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi. Mustahil tak? Memang tak mustahil.
boleh bertemu dengan Nabi dalam mimpi dan sebagainya. Tapi tengok orang lah dulu, tengok muka kita semayang subuh pukul 10 ni apa cerita nak jumpa Nabi SAW. Tengok juga tu yang kadang tengok juga, tengok tabat sungguh-sungguh tetap kata dia jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi SAW. Tu Ibn Sirin, salah seorang tokoh tabi'in yang paling muktabah. Dia maknai satu ilmu Allah Ta'ala bagi kat dia, ilmu tadbir mimpi. Ibn Sirin ni tuan-tuan, dia kata tak mustahil untuk berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi. Malah ada amalan-amalan yang tertentu yang boleh menjadikan kita dapat bertemu dengan Nabi dalam mimpi dan sebagainya dalam keadaan tadi. Tetapi ingatlah, ini pun maknanya kadang-kala akan menjadi fitnah yang paling besar kepada manusia pada hari ini. Jawab dia, guna jadi fitnah. Betul? Contoh kita kata, bila ada seorang dia abang, dia kata contoh lah, ni buat contoh, dia kata dia pernah mimpi jumpa Nabi SAW. Memang mimpi itu betul. Pasal apa? Pasal setan tak boleh berupa Nabi SAW. Memang betul, setan tak pernah boleh berupa Nabi SAW. Tapi pernah tengok kan Nabi? Tak pernah tengok. Lagu mana muka Nabi? Dia main berupa siapa-siapa, dia kata Nabi SAW. Boleh jadi? Itu persoalan dia. Sebab itu Ibn Sirin kata, tengok lagu kita dulu. Tengok diri kita dulu, cermin diri kita dulu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau dosa tengok orang, tengok kita tahu lagu kelayak kita ni, tuan-tuan. Ada orang puji kita, bagus nunguhan lah, aku tak ada anak perempuan, dah buat menantu lama dah, lagu orang ni macam bagus semua. Aku bagi peri lah, maknanya mas kahwin 20 ringgit tu dah. Tu dia hantaran ikut suka, nak bagi banyak orang ikut suka, tu dia punya bagi kenanya. Itu soalan, itu pandangan orang kepada kita. Tapi kalau kita ni tahulah jemuan usah kat kita ni dalam keadaan jadi. Siapa tahu? Kita tahu ni, kita tahulah tuan-tuan dalam keadaan jadi. Lah ni kita cuba tanya, damakkan lagu kita ni yang banyak maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan, mampukah nak jumpa Nabi SAW? Itu persoalan dia. Jadi maknanya siapa pun tak pernah tengok Nabi SAW. Tapi mampu tak kita beriman dengan Nabi? Mampu. Boleh tak kita meneruskan perjuangan Nabi? Boleh. Ya itulah maknanya, sanggup tak kita mati kerana meneruskan perjuangan Nabi SAW? Sanggup. Bila sanggup, walaupun tak pernah melihat Nabi, kita orang yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama kita mendapat panduan dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dah kata sanggup untuk beriman dengan Nabi, maka kita kena juga sanggup untuk menyahut apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi oleh kerana nak dekat pilihan raya tak berapa lama sangat dah, tuan-tuan, saya pun pilih beberapa hadis untuk kita tengok sebagai satu arahan daripada Nabi SAW untuk jadikan pedoman kepada kita pada hari ini. Antaranya yang menarik perhatian saya bila saya baca beberapa buah kitab, antaranya yang disusun oleh seorang ulama Iraq yang muktabar yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Badri. Dia merupakan ulama yang maknanya bukan ulama yang bercakap saja, tapi ulama haraki. Dia dihalau daripada beberapa negeri, termasuk tempat tanah air dia sendiri, tempat tumpah darah dia Iraq. Kemudiannya iaitulah dia menjadi ulama yang produktif dalam melahirkan karya-karya yang paling ulung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak bawa sepotong hadis pada malam ni untuk kita ambil yang tiba di atas muka bumi Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan juga Imam Al-Hakim. So dia kuatlah hadis ni, tuan-tuan, untuk kita ambil yang tiba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah qala
Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di umara yukadzibun wa yadhlimun faman saddaqahum bikizbihim a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid al-hawd atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulakan hadis ni iaitulah dengan apa? Dengan fi'lul mudhari', tetapi fi'lul mudhari' istiqbal. Tambah tahu tang mana yakunu tu asalnya ialah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni amalannya iaitulah apa nama? Present tense, perbuatan yang sedang berlaku. Sebab itu amalan utama fi'lul mudhari' yang dimulakan dengan huruf mudhara'ah alif nun ya ta, maknanya senang. Fi'lul mudhari' nak bagi faham senang, present tense, perbuatan yang sedang berlaku. Kalau kita bahasa Inggeris kita masukkan ing, malah masuk ing present tense, perbuatan yang sedang berlaku. Tapi kalau yang Arab fi'lul mudhari' nak kenal dia alif nun ya ta di awal kalimah fi'il, maka itu merupakan iaitulah bahawa hakikat fi'lul mudhari'. Amalan utama ialah fi'lul mudhari' hali, perbuatan yang sedang berlaku. Tetapi bila dimasuki oleh dua huruf, bila masuk dua huruf tuan-tuan sebelum daripada anai itu masuknya dua huruf, maka dia bertukar menjadi fi'lul mudhari' istiqbal. Dia tukar daripada amalan present tense menjadi future tense, perbuatan yang akan berlaku. Kalau future tense kita tambah will ataupun shall, yang ni dua huruf itu ialah huruf sin ataupun huruf saufa. Itu yang kalau kita tengok bila apa beza sin dan saufa, bezanya sin lil qarib, iaitulah saufa lil ba'id. Maknanya sin menunjukkan masa akan datang, jadi tak apa jauh. Tak apa jauh. Kalau bahasa kita sagi, sani, itu kira tak apa jauh lah. Esok tak apa jauh lagi, lusa tak apa jauh lagi. Itu maknanya. Kalau saufa itu dirujuk kepada sesuatu yang jauh, lambat lagi akan berlaku. Sebab itu contoh kalau kita buka di dalam ayat Al-Quran, iaitulah yang kita dengar banyak apa nama qari-qari baca, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi untuk sama-sama kita ambil iktibar Tuhan sebut al-haakumut takatsur. Celakalah bagi mereka yang hidup menghimpunkan harta. Himpun harta bagi banyak. Dia pun maknanya dalam keadaan tadi sanggup, kerat perut, sanggup. Orang kata apa? Sanggup. Maknanya iaitulah bahawa hakikat kerat perut untuk nak himpun harta. Yang harta tadi dia pun tak guna. Yang nanya jatuh kat anak pinak dia. Orang lain pula lepas tu yang paling leceh, anak pinak dia berhabis semalam dia tuan-tuan dalam keadaan jadi. Yang tu yang paling leceh tu. Itu maknanya dalam keadaan jadi. Baik itu Tuhan kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai bila? Sampai mereka dipertemukan dengan lubang kubur. Kalla saufa ta'lamun. Selagi-lagi sekali-kali tidak, saufa ta'lamun. Esok mereka akan tahu. Esok tu bila? Bila Tuhan tak guna apa nama sata'lamun. Kalau sata'lamun maknanya esok tu semua. Tapi saufa ta'lamun, esok mereka akan tahu. Tahu bila? Bila tahu tu? Yang kata esok tu bila? Lambat. Dia duduk di dunia sampai bila? Tak sedar. Contoh 20 sampai umur 50, tak sedar itu. Himpun. Bila dia tahu? Masuk lubang kubur baru tahu. Itu yang kata esok baru dia tahu. Itu kata lambat lagi tu. Lambat lah. Lubang kubur esok baru dia tahu. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Ulang dua kali. Maknanya apa? Memang buat-buat memang tak sedar. Tak sedar. Lupa kubur esok baru sedar. Saufa tuan-tuan. Itu persoalan dia. Tapi kalau hati jenis-jenis ni, yang jenis Nabi sebut sayakunu ba'dil umara ataupun satakunu ba'di lepas tu banyak lagi Nabi cerita tentang kat zaman ni, Nabi guna kalimah sin. Nabi guna kalimah sin. Nabi tak guna kalimah saufa. Apa maksudnya?
Maksudnya ialah nak abang kata supaya kita bersedia. Yang tu ya. Kalau nak kira jauh memang jauh. Patutnya Nabi guna kalimah saufa. Jadi contoh di sini, saufa yakunu ba'di umara. Maknanya lambat lagi lah dari zaman Nabi sampai zaman kita baru jumpa. Sampai zaman Nabi sampai zaman kita baru jumpa. Itu persoalan ataupun apa nama? Nabi sebut banyak lagi lah, iaitulah bahawa hakikat sayati. Nabi Ghani guna kalimah sayati. Awak tak tahu saufa yati. Sayati, contoh Nabi kata sayati ala ummati zamanu salatinihim kal asad wa udharaihim kadhibi wa qudatihim kal kalbi wa sa'iran nas kal aghnam wa kaifa ta'ishu al aghnam 'inda al asad wal zi'bi wal kalb al qamqal. Nabi kata satakunu sayati ala ummati zamanun, akan sampai kepada umatku satu masa. Salatinihim kal asad, pemerintah mereka seperti singa. Ini bukan maksud hadis tadi ni. Maknanya saya nak cerita yang maksudnya kata iaitulah kalimah sayati. Akan datang pada umatku satu masa pemerintah mereka seperti singa. Wa wuzaraihim kadhibi, menteri-menteri serupa serigala. Wa qudatihim kal kalbi, tok-tok qadhi seperti anjing. Tok qadhi ini maksudnya ulama yang mendampingi pemerintah seperti anjing. Yang ini tafsiran banyak boleh buat tuan-tuan dalam keadaan tadi. Salah satu yang penting Nabi kata yang syoknya, pemerintah serupa singa, menteri serupa serigala, tok-tok qadhi serupa anjing. Wasairan nas kal aghnam, rakyat semua serupa kambing. Ini Nabi kata ni, bukan saya kata, saya menyampaikan apa yang Nabi kata. Rakyat semua serupa kambing. Kambing dia apa suruh ikut. Betul. Nak kata apa? Ikut rabak dalam TV ni. Betul. Nak kata apa ni? Nak kata apa? Satu makna lagu tu. Kambing. Kambing. Orang tipai, orang berjalan tepi jalan tepi. Kau tengok kalau bawa ni kambing tu. Tak payah biar ramai-ramai, tak apa, naik motor seorang pegang rotan satu ikut. Lagi pun lagu tu lah yang duduk tayang hari-hari pula, tayang apa tuan-tuan, kena sayang negara, sayang negara, sayang. Siapa tak sayang negara? Siapa tak sayang negara? Maknanya dalam makna tersurat tu, di balik yang tersirat dia kena apa? Sayang negara, kena kekal. Sayang pemimpin, dia buat apa tak apa? Betul maksud dia. Sebenarnya maksud sayang negara mengikut kaedah Islam, tolak pemimpin yang melakukan kezaliman. Itu persoalan dia dalam kan tadi. Itu satu maksud kambing. Satu maksud kambing kepada tuan-tuan. Nabi tanya pula wasairan naskal aghnam. Sahabat dengar. Nabi tanya sahabat, wa kaifa ta'ishul aghnam. Bayangkan bagaimana nak hidupnya kambing dikeliling dia binatang pemangsa. Ayat duk tengah-tengah. Satu singa. Bayangkan. Satu lagi serigala. Satu lagi duk tunggu peluang. Tak pun tak ada panggung kan? Ada istana Pak Tengah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tak ada duit lain, duit zakat pun tak ada dalam keadaan tadi. Gawai tak. Itu persoalan. Yang ini bukan kita kata hadis Nabi SAW. Itu persoalan dia. Maknanya hal Nabi kata tadi ni jauh, zaman Nabi dengan zaman kita jauh. Tapi siapa Nabi guna sin? Siapa Nabi guna sin? Maknanya iaitu future tense, tetapi yang bukan makna jauh. Nabi habang dekat. Macam contohnya esok, lusa, tulan, minggu depan. Pada zaman Nabi SAW nak suruh apa? Nak suruh kita jaga-jaga. Macam kiamat lah. Masa duk gaduh lah 22 bulan, 23 bulan, gaduh kiamat. Ustaz ni kiamat. Kiamat. Mayang lagi. La ilaha illallah. Kiamat. Kita pun heran. Heran tu 22, 23, 24. Kalau Nabi pun tak tahu tarikh dia. Yang kita pandai-pandai tepi reka berapa 21, 22, 23, 24, 25. Dia bagi takut, tak takut juga, tak semayang. Dia karak situ. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kalau kira tarikh
datang ialah suruh bersedia. Bersedia tuan-tuan, bersedia. Untuk apa bersedia tadi ni? Untuk kita tambah lebih keimanan dan mantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi guna kalimah sin. Macam hadis kita nak bawa malam ni lah. Nabi kata apa? Sayakunu ba'di umara, akan sampai kepadamu selepas daripadaku umara golongan pemimpin. Maknanya kamu akan jumpa golongan pemimpin selepas daripadaku, yang itulah apa dia ada dua sifat yang paling utama. Yang pertamanya yukadzibun, mereka suka berdusta. Pemohong nombor satu tuan-tuan, pemohong nombor satu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi pemohong nombor satu. Kadang-kadang nak pemohong tambung senang, kita tanya buat kawan, pemohong sah kata nak bagi tak bagi apa pun. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tak boleh kita kena tolak Ustaz, kena tolak, tak boleh jadi, saya tak kata apa lah kat dia. Dia kata nanti aku tolak lama dah. Aku memang tak pernah bagi. Kau bang Zah lah. Kata lagu tu nanti tak kata depan dia. Lepas dia boleh semang kita tuan-tuan. Saya bubuh lagu tu tak semang pun. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, kena tolak. Tetap tengok-tengok dapat 500 mesti bagus nak pergi cari tanah lagu ni. La ilaha illallah. Tak salah kata pemohong. Dapat sikit tadi apa semua. Lepas tu marah pula. Dapat marah pula. Tak ada jadi, kena tolak. Dapat pula. Kat belah raya pula dapat pula. Lepas nombor 2 pula dapat pula. Baguslah nak pergi cari tangan lah. Luku lagi lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni kalau kita nak buat apa? Kalau sebab itu saya ingat mengaji. Satu mengaji saya mengaji pondok dulu. Itulah apa nama? Mengaji sifat 20. Mengaji sifat 20. Mengaji sifat wajib bagi Rasul. Fatanah ni mana cerdik? Apa makna cerdik? Makna cerdik ialah dia tak kena tipu. Senang faham betul. Tapi kita tak boleh sama diri kita dengan Nabi. Kita kena ada fatanah. Kita nak hukum cerdik kita tu kena. Tak kena tipu. Mana boleh tak kena tipu? Mesti kenalnya. Siapa bukan kenal lagu tu lah. Kalau kata tak kena tipu semua, mohon. Mesti kenal juga lah. Walaupun sikit ni pernah kena tipunya. Tuan-tuan mesti pernah kenal lah hidup. Tuan-tuan mesti pernah kenalnya. Dia kata saya tak kenal. Itu pemohong. Itu dia pemohong pula tuan-tuan. Dalam keadaan dia pula tipu orang pula dalam keadaan tadi. Mana ada orang tak pernah kena tipu? Mesti kenal juga. Kalau kita kalau kata tak pernah tipu orang, kita mesti kena tipu lah. Nak tipu, mainlah ni orang susah. Tolong bagi Zat RM10 paling kurang. Kita bagi RM10. Tengok-tengok duduk ni, tu risau apa? Lepas tu duduk kenakan kaki pula. Kaki dalam keadaan tadi ni mengikuti. Kena dah aku. Itu persoalan dia. Pernah kena. Itu maknanya. Tetapi maksud fatanah ukuran kita ialah, maksudnya apa? Kita kena tipu takat sekali dua ya. Itu yang Nabi kata umat Islam tidak akan dipatut ulang 2 kali dalam satu lubang. Ni 12 kali berharap, 12 kali kena tipu. Itu nak kata apa? Kalau sekali boleh nak kata Allah terkena 12 kali terkena. Itu bukan terkena. Itu bukan terkena. Itu saja nak kena. Kena diri sendiri. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni yang kata yukadzibun. Hukum dia lagi lah. Banyak dari tu nak bawa pada malam ni. Banyak dari tuan-tuan dalam penipuan itu cukup banyak. Nabi kata, dia bukan kita. Nabi kata yukadzibun. Satu. Yang pertama sekali, utama yang yukadzibun. Lepas tu pula wa yuzlimun. Yang kedua, melakukan kezaliman. Zalim ni banyak tafsiran ulama. Ada ulama dia ambil hak paling umum, iaitulah buat sesuatu tak kena pada tempat dia. Yang ni pun banyak dalam masyarakat kita. Tak buat sesuatu tak kena pada tempat dia. Hukum Islam. Kamu tahu hukum Islam. Hak sesuai dengan mereka pulun sungguh. Contohnya bab zakat. Yang ni ambil berat sungguh. Hak lain. Hak lain. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Satu. Tapi zalim juga mengikut ukuran sebahagian ulama ialah orang yang berkuasa melakukan dan menunjukkan kuasa dia kepada golongan du'afa, golongan orang yang lemah. Itu zalim. Zalim tuan-tuan kalau terlampau menunjukkan kuasa
Satu. Yang kedua, ada ulama kata maksudnya iaitulah bahawa hakikat menindas golongan yang tak satu fikrah dengan kita. Yang ni nampak sangat lah. Nak pergi isi borang kutek ya tuan-tuan, pergi kat wakil rakyat. Oh tak boleh, pembangkang, tak boleh. Larilah macam kutek apa dia. Suruh. Anak suruh saya ni, bukan suruh buat apa-apa. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Oh tak boleh. Maksud komen pergi suruh dia buat saya. Suruh dia buat saya, nak buat dia buat tak kuasa. Tu dia. Alhamdulillah lah tukar-tukar perjuangan naik baru. Alhamdulillah yang berpegang dengan Islam dan sebagainya, bukan perjuangan Islam dan sebagainya, yang tak buat panggil tu, yang memang tak betul saya nak buat panggil tu. Hamai lah siapa pun. Saya ni lah, saya tak ada masalah apa. Dia pun main saya tak ada masalah apa. Tu pun kadang-kadang lebih kata pula, okey rakyat ni sekali tak boleh buat kalau kerja sama. Saya tadi saya tak tengok pun dalam keadaan tadi tu. Ni panggil buat karat ni tu dalam keadaan tu. Itu persoalannya. Yang ni maknanya kata furniyan. Baik itu kalau nak hurai bab furniyan pun Allah cukup banyak persoalan dalam keadaan tadi. Baik. Okey, Nabi kata, faman saddaqahum bikidbihim, sesiapa yang membenarkan pendustaan mereka, a'anahum ala zulmihim, menolong kemungkaran dan kezaliman yang mereka lakukan. Satu masuk menolong pantah. Nak faham tu? Pantah buat ni dalam keadaan tadi. Apa jawab Nabi SAW? Ini natijah dia. Nabi nak apa? Iaitulah Nabi kata, falaisa minni, dia bukan daripada kalanganku. Makna Nabi tak mengaku umat. Ingat tu, Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Kalau Nabi tak mengaku umat, habislah. Tu kita mau takut kalau Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Pasal apa? Kalau Nabi tak mengaku umat di dunia, boleh kuat dari kata selamat, dia tak apa. Berapa lama hidup di dunia? Dia akan esok Nabi tak umat, syafaat Nabi dengan mimpi. Itu persoalan dia dalam keadaan jadi tu kita kalau kata Nabi tak, contohnya Nabi bencilah, nak faham. Baik kita kena takut. Kalau dia nak menteri benci, tak apa, tak ada masalah apa benci. Tapi kalau Nabi benci, ini kena Nabi marah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bukan kata di dunia tak selamat, akhirat lagi tak selamat. Itu persoalan. Nabi kata falaisa minni. Kemudian Nabi kata lagi walastu minhu, dan aku juga bukan daripada kalangan dia. Tu dia hebat tu. Selalunya Nabi kata dia bukan dari kalanganku. Tidak, Nabi kata dia bukan dari kalanganku, aku pun bukan dari kalangan dia. Habis maksudnya apa? Nabi nak apa? Kalau dia kenal dia beradik aku sekalipun, keturunan aku sekalipun, tak, aku bukan geng dia. Nabi tak mengaku tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dan yang paling teruk sekali nombor 3, Nabi kata walam yar alal haudi, dan dia akan ditegah dan dilarang. Mamnu' bahasa Arab kata, ataupun iaitulah maknanya no trespassing. Kalau nak trespassing juga tu dia orang tak nampak. Itu ada yang depan orang tak masuk. Kalau masuk tengok. Jawab dia begitu, dan dia akan dilarang daripada menghampiri kolamku, Telaga Kautsar. Kolam Kautsar itu Nabi kata dia tak boleh hampir. Dia dilarang untuk hampir ke kolamku. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kata hampir tak boleh masuk, boleh? Lagi tak boleh. Betul, kena faham betul. Ini maksud balagha. Kalau kata jangan hampir, maksudnya masuk lagi tak boleh. Kena faham tu. Dia kata tak dihampir masuk tak apa. Dia kata yang ni kira tak tahu nak salah ni. Dia kena masuk tadika lain jawab dalam keadaan tadi sampai tak faham tu. Tak tahu. Dia bubuh gambar kata dia, jangan hampir. Tak apa masuk tak apa. Dia kata jangan hampir tak tahu. Yang tu yang kadang kita kalau ni kena bagi yang ni cukup faham. Sama kalau orang lain bilang jenis faham bahasa biasa cukup faham. Hampir jangan. Nak masuk lagi tak boleh. Sedangkan salah satu syafaat Nabi Yusuf ni, yang itulah dapat minum air daripada Telaga Kautsar. Sebab bila dapat minum walaupun sikit, itu tanda bahawa hakikat kita akan diselamatkan oleh Allah, dan kemudian tidak akan diberi dahaga selama-lamanya di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Cukuplah tuan-tuan, saya pada program pula selepas ini. Jadi malam ini kita tak buka kitab, hanyalah kita konsep fungsi dan fungsi tentang persoalan tadi untuk jadikan persediaan kepada diri kita
kita dapat kekuatan daripada hadis Nabi dan juga pedoman ini, supaya kita menjadi manusia yang hebat di atas muka bumi. Walaupun tidak pernah melihat Nabi SAW, tapi sebenarnya kita juga merupakan orang yang dapat meneruskan perjuangan Nabi. Hebat, tak nak tengok Nabi, tapi tetap bersetia dengan perjuangan Nabi SAW. Saya mohon ampun dan maaf yang baik daripada Allah, yang lemah saya, walaupun hakikat utama kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita tunda kuliah kita pada waktu yang lain dengan kita hadirkan Fatihah kepada Nabi SAW, sahabat-sahabat, ijma' ulama dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.